Masya Allah tuan-tuan, boleh hadirkan diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mariam Ahmad. White Stallion. White Stallion. Oh, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So malam ni kita dua-dua. Masya Allah. Boleh hadirkan diri. Masya Allah. Tuan-tuan boleh hadirkan diri. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Waalaikumsalam Norish Hamzah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada beberapa 7-8 muka surat lagi lah untuk kita habiskan. Muka surat 100, 529. Kita ada malam ni 521. Masya Allah, untuk kita habiskan jilid ketiga. Lepas tu kita terus jilid kelima. Kita terus jilid kelima. Jilid kelima pun dalam muka surat 70 lebih. Kita mula dengan Kitabul Quran, Kitabul Fadail Quran, Kitabul Fadail Quran. Masya Allah, sebab Kitabul Zakat kita dah habis di situ. Kitabul Zakat dan Kitabul Saum. Kitabul Saum pun sudah, dan termasuk sedikit kitab jilid 5 ada Kitabul Saum di situ dalam muka surat 70 lebih muka surat. Musa Fadli pula ada. Muda Fadli. Masya Allah. Ruqiyah Hayat. Tuan-tuan boleh hadirkan. Syahsam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wakil kita tunggal daripada Singapura. So ada lagi tak wakil kita daripada Singapura? Sebab ada 2-3 orang, banyak juga 4-5 orang juga yang beli buku dengan saya. Tapi mungkin beliau tak sempat untuk live, mungkin tengok secara waktu berasingan. Dr. Ramizu, Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. Boleh tuan-tuan hadirkan diri, Masya Allah. Boleh hadirkan diri, Masya Allah. Semoga Allah SWT memberkati kita semua. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى الحقيقة المجازة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. So malam ni kita berada di muka surat 521 ya. Hadis keberapa Nubli? Hadis keberapa? Nurizan Razak, Jauhar Al-Mishkati, Masya Allah, Pakcik saudara Asmawi, Bujang, Ayub Mojio, Masya Allah. Ni orang-orang lama kita ni, Masya Allah, masih setia, Masya Allah, dengan berkat mereka lah. Dengan berkat tuan-tuan semua dan puan-puan semua, saya masih lagi dapat meneruskan sumbangan saya pada tuan-tuan, Masya Allah. Tak apalah tuan, kalau tanpa tuan, sampalah saya. 15-13 kalau tanpa tuan, sampalah saya. Dan saya telah ceritakan dulu kan, mana Syekh Khan Rahmatullah Alaih, dia pergi ke madrasah. Pertama sekali dia tanya, siapa ustaz, siapa anak murid. Dia tak tanya bangunan,
dia tak tanya tempat tinggal, dia tak tanya asrama, dia tak tanya kelas. Dia tanya ada tak pelajar dan ada tak tenaga pengajar. Jadi kalau saya ada seorang, tuan-tuan dan puan-puan tak ada, maka tak adalah. Kalau tuan-tuan ada tanpa saya pun tak ada juga. Maksudnya kita saling menghormati satu sama lain dan kita saling berhajat kepada satu sama lain. Dengan tuan-tuan, masya-Allah, saya dapat lagi meneruskan sumbangan saya pada tuan-tuan. Tuan-tuan pun dapat memberi sumbangan pada saya untuk mendengar celoteh-celoteh saya, celoteh-celoteh ilmu yang sangat bermanfaat, iaitu tentang hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau tuan-tuan dapat habis dengan saya, masya-Allah, orang jemaah awam pertama lah yang akan habis miskat keseluruhan miskat. Semua keseluruhan miskat. Abang Fauzi kita daripada Bintulu, Abang Fauzi? Bintulu ke mana tahu ni. Saya tak ingat lah Abang Fauzi. Daripada Sarawak. Jadi tanpa tuan-tuan, masya-Allah saya dapat. Jadi okey, tak apa. Jadi tanpa tuan-tuan, masya-Allah, masya-Allah, kita akan habiskan tuan-tuan lah yang pertama dah. Kita tak nak habis 4 jilid ni malam ni. Habis jilid 3, jadi jilid 4 sudah habis. So 4 jilid sudah habis, masya-Allah. Barakallah. Bintulu Abang Fauzi kita, masya-Allah, sentiasa tuan-tuan lah sentiasa bersama dengan saya, masya-Allah. Terima kasih kerana sudi mendengar, masya-Allah. Masya-Allah, hadis-hadis Nabi SAW yang merupakan satu rahmat kepada kita. Dengan rahmat inilah kita akan ke syurga. Dan bukan setakat kita saja ke syurga, kita akan bawa balik semua mereka-mereka ke syurga. Satu orang telah bertanya masyaikh, siapakah ada 73 golongan, ada 37 golongan, satu golongan sahaja yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah, dan golongan inilah yang akan masuk syurga dahulu dan selain daripada golongan-golongan yang lain. Maka ada orang bertanya, adakah golongan ini daripada jemaah tabligh? Maka masyaikh jawab, tidak. Orang yang mana dia memikirkan satu golongan itu, dia memikirkan siapa sahaja yang dia memikirkan untuk menyelamatkan 72 golongan lagi, maka dia itulah satu golongan. Dia itulah ahli syurga. Jadi bukan orang dakwah saja. Jadi kita semua umat Islam yang mana memikirkan untuk menyelamatkan 72 golongan lagi. 72 golongan. Ajib jawapan dia kan. Orang kata orang dakwah ke satu golongan itu? Dia kata tidak. Mereka itu ialah orang yang mana tak kira siapa, dia berfikir dan berusaha untuk menyelamatkan 72 golongan tadi, dan semua mereka untuk membawa mereka ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Khair, masya-Allah, dengan usaha ini, dengan Allahu Akbar, dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala pada kita semua. Ya, doa Nabi ketika angin bertiup kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iza asafat ar-rih qala Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. وإذا تغيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل فأقبل وأدبر فإذا مطرت سجر عنه فعرفت ذلك عائشة فسألته لعله يا عائشة كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. وفي رواية يقول إذا رأى المطر رحمة. متفق عليه. Muttafaqun alaih. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila angin bertiup kencang, baginda sallallahu alaihi wasallam akan membaca doa ini.
Allahumma inni as'aluka khaira. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikannya, yakni kebaikan yang di dalam angin ini, wa khaira, kebaikannya yakni kebaikan angin, wa khaira ma fiha, dan kebaikan yang terdapat pada angin ini, wa khaira ma ursilat bihi, dan kebaikan yang datang, yang dibawa, yang datang bersamanya. Wa a'udzubika min syarriha, aku berlindung dengan zatmu daripada keburukannya. Wa syarri ma fiha, dan keburukan yang ada padanya. Wa syarri ma ursilat bihi, dan keburukan yang ada padanya, dan keburukan yang datang bersamanya. Apabila awan menjadi mendung, berubahlah wajah baginda. Baginda keluar dan masuk, mundar-mandir ke sana dan ke sini. Apabila hujan turun, gelisah baginda menjadi reda. Lalu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dapat mengetahuinya, lantas bertanya keadaan baginda tadi. Kenapa masa awan hitam tu Nabi keluh kesah, mundar mandir, keluar masuk ke sana ke sini. Lalu baginda bersabda, wahai Aisyah, kemungkinan akan berlaku seperti mana kaum 'Ad. Falamma ra'ahu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna. Surah Al-A'qaf ayat 24. Apabila mereka melihat awan datang ke arah lembah-lembah, mereka berkata, inilah awan yang akan membawa hujan. Dalam riwayat yang lain, bukan bawa hujan, tapi membawa musibah dan bala, kala dan jengking. Baginda bersabda, apabila melihat hujan, maka rahmat telah datang. Dengan datangnya awan kepada kaum 'Ad, dalam keadaan mereka sedang berseronok dengan sangkaan hujan akan turun. Akan tetapi keseronokan ikan bertukar kepada kemusnahan yang amat dahsyat. Balhum musta'ajaltum bihi, bahkan ia adalah azab yang diminta untuk disegerakan oleh kaum tersebut, kaum 'Ad. Angin ini bukan membawa kegembiraan, bahkan mempercepatkan datangnya azab. Itulah angin yang mengandungi azab untuk kaum 'Ad. Allahu Akbar. 154 1514 kurungan 4, hadis ke 1500, dan jilid 6 ku 2500 dah, beza 1000 tau. Khazanah ghaib yang hanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Ada satu khazanah ghaib yang hanya Allah sahaja yang mengetahuinya. Wa ana ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, mafatihul ghaibi khamsun, summa qara'a indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghais. Al-ayah rawahu Bukhari. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kunci bagi perkara gaib ada 5. Kemudian baginda membaca ayat, innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaiz wa ya'lamu ma fi arham wa ma tadri nafsum maza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Ayat ni kita baca dalam jilid pertama dulu pada hadis Jibril. Sesungguhnya di sisi Allah pengetahuan yang tepat tentang hari kiamat, dan dialah jua yang menurunkan hujan dan mengetahui dengan sebenar-benarnya tentang apa yang ada di dalam rahim ibu yang mengandung, dan tiada seorang pun yang betul mengetahui apa yang diusahakannya esok. Tak ada siapa tahu esok dia nak buat apa, sama ada baik ataupun jahat, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi manakah dia mati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, lagi amat meliputi pengetahuannya. Surah Luqman ayat 34. Semua itu dalam, dan 5, apa itu 5 khazanah gaib? Ialah hanya diketahui oleh Allah, tidak siapa pun yang tahu tentangnya, dan ianya diceritakan dalam ayat yang disebut dalam hadis ini, yakni 5 perkara tadi. Pertama, tanpa syak dan ragu bahawa Allah lah yang menjadikan hari kiamat.
Tarikh hari kiamat cuma bagi tahu aja tanda-tanda hari kiamat, tanda besar, tanda sederhana, tanda kecil. Tanda kecil, tanda sederhana, tanda besar, dan beritahu hari Jumaat. Tapi bila datang baghtatan, tiba-tiba sahaja dia datang, tak tahu bila nak datang. Cuma dah beritahu hari-hari begitu sahaja. Jadi tuan-tuan jangan risau. Jadi sekarang kan orang duk kata kiamat nak datang dah, Ya'jud wa Ma'jud nak datang dah. Masya Allah, Dajjal nak datang dah. Sibuk kita duduk kaji selidik tentang Dajjal, sibuk kita kaji selidik tentang Ya'jud wa Ma'jud. Tak perlu, pasti akan datang. Cuma yang menjadi persoalan sekarang, macam mana kita kena buat persiapan untuk menghadapi kiamat. Al-qayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Al-ajizu man ataba awahu nafsahu wa yatamanna ila Allah. Orang cerdik itu ialah orang yang mana mandana nafsah, orang yang dapat tahan segala keinginannya. Wa amila lima ba'dal maut, dan orang yang beramal sebelum datangnya kematian, sebelum datangnya kiamat, sebelum datangnya Dajjal wa Ya'jud wa Ma'jud. Kenapa kita susahkan? Betul, kita kena tahu bila Ya'jud wa Ma'jud nak datang. Kita perlu tahu bila Dajjal akan datang. Tapi pengetahuan itu ialah untuk memberi kesedaran pada kita. Kita kena berusaha selebih-lebihnya, sebanyak-banyaknya. Tahu saja, takut saja, tak buat amal, tak jadi. Begitu. Jadi sekarang orang menakutkan kita, Dajjal nak datang dah, Ya'jud wa Ma'jud datang. Amal habuk tak ada, amalan habuk tak ada, sembahyang habuk pun tak ada. Jadi tak perlu kita fikirkan benda tu. Apa yang perlu kita fikir, apa usaha yang kita nak buat. Jadi tanpa syak dan ragu, Allah lah yang menjadikan hari kiamat. So Allah mahu kita buat persiapan. Mengenai bilakah hujan akan turun membawa kesejukan, Allah tahu. Ramal kadang betul, kadang tak betul. Ramalan sahaja, kadang betul, kadang tak betul. Tapi Allah yang tahu titisan-titisan hujan yang datang. Ketiga, tanpa ragu Allah jualah yang mengetahui bayi yang berada dalam kandungan ibu, sama ada laki maupun perempuan, putih atau hitam dan sebagainya. Laki perempuan jantina dapat tahu dah dengan scan, dengan scan. Tapi kadang-kadang kita scan laki keluar perempuan, Allah saja yang tahu. Tiada siapa pun yang tahu mengenainya. Cuma hitam putih tu tak tahu. Keempat, apa yang akan berlaku pada keesokan hari di dunia, sama ada mendapat kebaikan atau keburukan. Di akhirat mendapat pahala atau dosa, nikmat atau azab. Nikmat itu sebab kebaikan yang dilakukan untuk menghasilkan pahala. Kerana azab mendapat kerana keburukan yang dilakukan oleh sebab dosa-dosa. Kelima, tentang kematian. Selain daripada Allah, tiada siapa pun yang mengetahui mengenai kulliyat ini. Kulliyat ni keseluruhan. Kulliyat apa maksudnya? Keseluruhan. Itu maksudnya. Cuma kadang-kadang Allah zahirkan sebahagian kepada hamba-hambanya yang soleh. Itu pun jika Allah kehendaki. Seperti hakikat seorang insan, tiada siapa yang tahu. Ia adalah khazanah Allah, seperti ilmu takwiniyah yang dikurniakan kepada Nabi Khidir AS. Ilmu takwiniyah, iaitu nak tahu tentang perkara akan datang. Tapi tak semua bagi tahu, hanya bersangkut paut dengan kenabian dan mukjizat yang diperlukan oleh Nabi Khidir AS. Setakat itu diberi kepada baginda. Apakah itu kemarau? Kita kata kemarau, terus kalau dah musim kemarau, bunga-bunga berkeluaran, Masya Allah. Apa itu maksud kemarau? Dari sudut diniyah dan agamanya. Bukan dari sudut cuaca. Tak, dia ada banyak sudut kan. Dari sudut duniawiyahnya kemarau itu apa, dari sudut lugawiyahnya apa, dan dari sudut ukhrawiyahnya apa. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, laysati sanatu bi an la tumtaru, walakin sanatu an tumtaru wa tumtaru wa la tumbitul arda syai'a. Rawahu Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah kemarau itu
bukan kemarau itu tidak diturunkan hujan. Kemarau itu sebab tak ada hujan. Akan tetapi turun hujan. Hujan tu ada, turun, bukan tak turun hujan. Hujan lagi dan lagi, akan tetapi tiada tumbuh suatu pun daripada bumi. Maknanya ada hujan tapi musibah datangnya, banjir dan sebagainya. Wa'ayazubillah. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi daripada hadis ini dapat diketahui bahawa yang dimaksudkan dengan kemarau itu bukan hanya kerana tidak turunnya hujan. Bahkan dikatakan kemarau juga apabila turunnya hujan tetapi tidak mendapat menumbuhkan sesuatu tumbuhan dan menghidupkan bumi dan tidak mendapat memberi faedah, dan kita tidak dapat mengambil faedah, mengambil apa-apa manfaat daripada hujan itu. Sebab tu kita kata dia tasbih tu bukan sebab tak turun hujan. Kemarau tu ada hujan tapi tak ada manfaat. Begitulah juga mensia-siakan perintah. Mensia-siakan perintah ni ada 3 konsep. Inna Allah Ta'ala farada faraidha. Allah Ta'ala memerintahkan ke atas kita banyak kefarduan. Fala tudaji'uha. Denganlah kefarduan itu kita musnahkannya. Kemusnahan kefarduan ialah pertama sebab kita tak buat. Sebab tak buat maknanya kita telah memusnahkan kefarduan tadi. Kita telah mensia-siakan kefarduan tadi sebab kita tak buat. Kedua, kita buat. Tapi kita buat, tetapi tak ikut cara dia buat, tapi ikut cara kita juga tak kira dia tak diterima juga kerana cara tadi. Ketiga, buat sempurna dah. Buat dah sempurna dah, terima dah, tapi ada perkara yang bersangkut paut yang menyebabkan amalan yang diterima tadi terpaksa bagi ke orang. Buat zalim ke orang di segi muamalatnya, buat zalim ke orang di segi muasyarahnya, buat zalim ke orang di segi akhlaknya, maka juga akan diambil pahala yang telah dibuat, yang mana pahala tersebut telah seolah dia pahala tersebut dia dah buat perintah, dah dapat perintah, tapi kerana beberapa perintah yang lain mereka menyakiti orang lain, menyebabkan perintah itu diberi pada orang lain. Jadi seolah-olah dia juga telah mensia-siakan amalannya. Jadi dia satu wasitah, satu bil wasitah. Satu wasitah ada hubung kait, satu tak ada hubung kait. Jadi perintah ni dia tak ada hubung kait. Dia dah terima dah, tapi ada berwasitah yang menyebabkan perintah itu walaupun diterima tapi terpaksa diserahkan pada orang lain kerana akhlak, kerana muasyarah, kerana muamalat yang dilakukan oleh mereka-mereka yang tak betul. Okey. Pasal kedua, larangan mencela angin yang kuat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ar-rihu min ruhillah min rauhillah ta'ti bi rahmati wa bil azab fala tasubbuha wasalullaha min khairiha wa'uzu bihi min syarriha. Rawahu Syafi'i wa Abu Dawud wa Ibn Majah wa Baihaqi fi Da'watil Kabir. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, angin itu adalah ruh Allah, ruh min rauhillah, dan ia membawa rahmat dan juga azab. Maka janganlah kamu mencelanya, dan pohonlah, mana berdoalah kepada Allah akan kebaikan dan meminta perlindungan daripada keburukannya. Hadis riwayat Imam Syafi'i, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Ibn Majah, Imam Baihaqi dalam kitabnya Da'watul Kabir. Penerangan, apabila Allah menghantar angin yang kuat dan ribut taufan yang dahsyat, sesekali seorang hamba itu mencelanya, sebenarnya angin yang dihantar itu adalah untuk hamba-hambanya yang ingkar, dan juga angin itu akan membawa azab kepada manusia, dan ia juga membawa rahmat kepada sebahagian yang lain. So kita akan offkan dahulu FB kita, dan siapa-siapa yang dari FB, tuan-tuan boleh datang ke YouTube.
tuan-tuan boleh sambung ke YouTube insya-Allah. Untuk kita habiskan sedikit lagi pengajian kita, beberapa muka surat saja lagi untuk mengkhatamkan supaya ia hazam dalam keamalan kita. Jangan mencela angin. Tadi jangan mencela angin yang kuat dan jangan mencela angin pula. Wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna rajulan la'ana ar-riha 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala la tal'anu ar-riha fa innahu ma'muratun fa innaha ma'muratun wa annahu man la'ana shay'an laysa lahu bi ahlin raja'atil la'natu alaihi. Rawahu Tirmizi wa qala hadza hadisun gharibun. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa seorang lelaki telah melaknat angin di sisi Nabi. Lalu baginda bersabda, janganlah kamu melaknat angin kerana ianya diperintahkan, makmur yang diperintahkan oleh Allah, dan juga kerana barang siapa yang melaknat sesuatu yang tidak patut, maka laknat itu akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Imam Tirmizi, dan beliau berkata hadis ini adalah hasan lagi gharib. Penerangan Imam Ghazali rahmatullah alaih menyatakan bahawa penyebab kepada laknat ialah kufur. Orang yang menyatakan orang yang melakukan amalan-amalan orang itu sendiri kafir, kufur, dan melakukan amalan kekufuran ataupun melakukan amalan-amalan bid'ah yang dianggapnya pahala besar tetapi sebenarnya tersilap dan terpesong daripada jalan sebenar, dan orang-orang fasik iaitu orang-orang yang melakukan dosa. Ini adalah perkara-perkara yang menyebabkan seorang itu dilaknat oleh Allah, sedangkan angin tiada dalam kalangan tiga perkara itu. Sebab inilah baginda melarang daripada mencela dan melaknat. Sebab tu kita tak boleh cela angin. Sebab azab tu datang sebab kufur, azab tu datang sebab bid'ah, azab tu datang sebab fasik. Tapi dalam angin tak ada sebab itulah reason kita jangan mencela angin tadi. 15:18-8 hadis yang ke 1518. Doa ketika kebimbangan sewaktu angin bertiup kencang. Apa doa Nabi sewaktu menghadapi angin apabila ia bertiup dengan kencang, yang kita panggil dia ribut, kuat lagi kita panggil dia taufan. Wa an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la tasubur rih fa iza ra'aytum ma taqrahunahu fayaqulu Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi wa na'udzubika min sharri hadhihi ar-rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bihi. Rawahu Tirmizi. Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu melaknat angin apabila kamu apa-apa yang kamu tidak suka, dan apabila kamu dan apa-apa yang kamu tak suka, kamu baca doa ni. Apabila kamu tak suka dan kamu menerima perkara tak suka, kamu baca doa ni. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi wa na'udzubika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Ya Allah, kami memohon kepadamu akan kebaikan angin ini dan kebaikan yang ada padanya dan kebaikan yang engkau perintahkan bersamanya, dan kami meminta perlindungan daripada keburukannya dan keburukan yang ada padanya dan keburukan yang engkau perintah bersamanya. Hadis riwayat Imam Tirmizi rahmatullah alaih. Allahu Akbar. Hadis ke-1519. Doa Nabi ketika angin bertiup. Wa an ibn Umar wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala ma habbat rihun qattu illa jasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala rukhbatihi wa qala Allahumma ja'alha rahmatan wa la taj'alha azaban. Allahumma ja'alha riyahan
ولا تجعلها ريحا. قال ابن عباس في كتاب الله تعالى إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا وأرسلنا عليهم ريحا عقيم وأرسلنا الرياح لواقح وأن يرسل الرياح مبشرات. رواه الشافعي وبيهقي في الدعوة الكبير. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, tidaklah bertiup angin melainkan Nabi akan duduk di atas lututnya dan berdoa. Nabi duduk berlutut dan Nabi berdoa. Apa doa Nabi pertama? Allahumma ja'alha rahmatan wa la taj'alha azaban. Allahumma ja'alha riyahan wa la taj'alha riha. Kita dah bezakan bila sebut riyah dan bila sebut rih. Ya Allah, janganlah jadikanlah ianya, iaitu angin itu rahmat. Janganlah engkau jadikannya sebagai azab. Ya Allah, jadikanlah angin yang baik dan jangan angin yang buruk. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, dalam kitab Allah terdapat ayat ini, inna arsalna alaihim rihan sarsara. Sesungguhnya kami telah menghantar kepada mereka angin ribut yang kencang pada hari naas yang berlanjutan. Dan ayat satu lagi, arsalna alaihim rihal aqim. Kami telah hantarkan kepada mereka angin ribut yang tidak mengandungi sebarang kebaikan. Aqim ni maksudnya mandul, angin yang mandul, angin yang tak ada kebaikan. Wa arsalna riyaha lawaqih. Dan kami hantarkan angin sebagai pembawa air dan pemindah benih. An yursilar riyah mubasyirat, dan menghantar angin sebagai pembawa berita yang menggembirakan. Keterangan lafaz rih memberi makna azab seperti yang telah diterangkan sebelum ini, dan lafaz riyah memberi makna rahmat. Digunakan dalam plural menunjukkan rahmat. Apabila digunakan dalam singular, perkataan mufrad, maka ia akan memberi makna azab. Memberi makna rahmat, inilah yang maksud hadis ini. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan sebagaimana yang disebut dalam doa beliau, iaitu riyah maknanya rahmat, rih maknanya azab. Tetapi Imam Ja'far Tahawi menzahirkan sedikit persoalan, iaitu Al-Quran terdapat ayat وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيهٍ طَيِّبَةٍ فَرِحُوا بِهَا. Ni perkataan rih, kenapa kata tayyibatin? Kerana angin yang baik. Dan luncurlah kampar itu membawa mereka, orang-orang yang berada dalamnya, dengan tiupan angin yang baik. Maksudnya kapal tu bertiup dengan sebab layarnya. Dengan adanya layar, sebab angin tu menolak kapal tersebut, maka berlayarlah kapal itu. Dan maklumlah di sini perkataan rih memberi makna rahmat, dan ada juga sebahagian hadis memberi makna baik dan buruk, kedua-duanya sekali. Misalnya kisah Abu Hurairah dalam hadis Nabi bersabda, ar-rihu ruhu min ruhillah. Angin ialah satu ruh daripada ruh Allah. Oleh yang demikian, atas persoalan ini beliau telah membuat satu taujih. Maknanya telah membuat satu pencerahan, yakni apabila banyaknya angin yang datang dan yang menyebabkan hujan serta menyebabkan subur tanaman, maka ia adalah riyah. Sebab itu baginda berdoa supaya dijadikan sebagai riyah, bukannya rih. Dan juga tidak tahu angin itu membawa manfaat atau sebaliknya. Nabi berdoa sedemikian. Hadis ke-1520. Doa Nabi ketika melihat awan. Nabi tengok awan, apa doa Nabi SAW? Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iza absarna shay'an min as-sama' taghni as-sahab taraka al-'amaluhu wastaqbala wa qala Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma fihi wa fa in kashafahu hamidallaha wa in matarat qala saqyan nafi'a. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Syafi'i wal labzu lahu. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Nabi melihat sesuatu yang dimaksudkannya adalah awan di langit. Dia tengok kat awan kat langit tu, sahab pun dia panggil, muzni pun dia panggil, sahab pun panggil, muzni pun panggil.
apabila baginda akan meninggalkan pekerjanya dan menghadap ke langit dan membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma fihi. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada keburukan apa yang ada padanya. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma fihi, apa yang berada di dalamnya. Allahu Akbar. Apabila ia hilang, baginda akan memuji Allah SWT. Apabila hujan turun, baginda akan menyebut saqyan nafi'a, ya Allah, kurniakanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam Syafi'i rahimahumullah. Lafaznya daripada riwayat Imam Syafi'i. Doa Nabi ketika mendengar guruh. Tadi doa Nabi bila tengok angin, doa Nabi bila melihat awan, ni doa Nabi bila bunyi guruh di laut, guruh di langit. Jangan menuang air di tempayan setelah mendengar guruh di langit. Calo. Wa an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana iza sami'a sawt ar-ra'di was-sawa'iq Allahumma la taqtulna بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. رواه أحمد والترمذي وقال هذا حديث غريب. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa apabila Nabi mendengar bunyi guruh dan petir, boom, kilat menyambar satu sama lain, baginda akan membaca doa, Allahumma la taqtulna bighadabik wa la tuhliqna bi'azabik wa afina qabla zalik. Ya Allah, jangan engkau membunuh kami dengan ghadabik, dengan kemarahan dan kemurkaanmu, wa la tuhliqna bi'azabik, dan jangan engkau hancurkan kami dengan azabmu. Ampunilah kafina, ampunilah kami sebelum ia berlaku. Penerangan. Mula Ali Qari rahmatullah alaih berpendapat yang sahih. Pendapat Mula Ali berkata, pendapat yang sahih adalah ar-ra'du, iaitu ialah malaikat yang ditugaskan untuk menjaga awan. Perkataan ar-ra'du itu sebenarnya malaikat hak jaga awan. Hazrat Mujahid rahmatullah alaih mengatakan bahawa ar-ra'du ialah malaikat dan kilat, dan ia juga malaikat dan kilat itu ia supaya ialah sayapnya yang digunakan untuk menjalankan awan. Sebahagian ulama mengatakan bahawa yang didengari itu sebenarnya suara malaikat ar-ra'du dan bunyinya hambatannya akan awan. Kebanyakan mufassirin berpendapat ar-ra'du adalah malaikat dan didengari. Yang didengari ialah tasbihnya. Tasbih dia orang dengarnya dengan daripada malaikat tadi. Okey, celo. Hadis terakhir pada malam ini. Ya Allah, wa an Amir ibn Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma kana annahu kana idza sami'a ar-ra'da taraka al-hadis qala subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wa malaikatu min khifatihi. Rawahu Malik. Sayyidina Amir bin Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma mengatakan bahawa apabila beliau mendengar guruh, iaitu petir, kilat menyambar satu sama lain, beliau akan meninggalkan percakapan dan berdoa. Bila diam tak cakap apa, beliau berdoa, subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wa malaikatu min khifatihi. Segala puji bagi zat yang guruh bertasbih kepadanya. Yusabbihur ra'du, yang guruh, terjemah ra'du tu guruh, yang mana guruh-guruh kilat itu sebenarnya bertasbih kepada Allah, dan malaikat memujinya kerana takut kepadanya, yakni Allah yang Maha Kuasa. Penerangan. Sayyidina Abdullah bin Abbas telah meriwayatkan bahawa suatu ketika kami bersama Sayyidina Umar dalam satu safar, maka terlihat kilat mendengar guruh berdentum, terlihat kilat dan mendengar guruh berdentum, tom tom tom.
Lalu Sayyidina Ka'ab radhiyallahu anhu berkata kepada kami, sesiapa yang mengucap subhana man yusabbihur ra'du bihamdihi wa malaikatu min khifatihi, Maha suci zat yang menjadikan guruh serta para malaikatnya bertasbih memujinya kerana takut kepadanya sebanyak 3 kali ketika mendengar guruh, maka dia akan terpelihara dari kemudaratan. Tak kena panah petir lah. Subhana man yusabbihur ra'du bihamdi, subhana man yusabbihur ra'du bihamdi wa malaikatu min khifatihi. Ini doa ni, dengan istihzarkan doa tadi, dengan menghadirkan akan fadilat doa tadi dan membacanya supaya kita dapat meyakini akan janji-janjinya, iaitu janjinya siapa baca tengah hujan dia tak akan kena panah petir. Subhana man yusabbihur ra'du bihamdihi wa malaikatu min khifatihi, subhanallazi man allazi supaya subhan man ismi mausul belaka subhan, tapi ini ayat kan. Subhanallazi yusabbihur ra'du wa bihamdihi wa malaikatu min khifatihi. Allahu akbar. Oleh itu kami para sahabat telah membaca doa tersebut, maka Allah telah menyelamatkan kami daripada dipanah petir. Subhanallazi yusabbihur ra'du bihamdihi wa malaikatu min khifatihi. Maklumlah di sini apabila datangnya awan, kuruh atau kilat yang menyambar serta datang perasaan takut, maka bacalah tasbih ini, subhanallazi yusabbihur ra'du bihamdihi. Sebenarnya maha suci zat yang mana bertasbihnya petir dengan memujinya. Sebenarnya petir tu ialah tasbih daripada guruh itu. Guruh tadi, zat yang guruh bertasbih padanya. Subhanallah, zat yang mana guruh itu bertasbih padanya dengan memujinya. Bertasbih kepadanya, bihamdi itu tasbih dengan memujinya lah. Mana zat yang memuji guruh itu. Subhanallazi, subhanallazi, demi zat. Subhanallazi, subhanallah, maha suci Allah, maha suci zat. Allazi itu zat yang mana guruh bertasbih kepadanya dengan memujinya. Bertasbih kepadanya dengan memujinya. Dan malaikat apa? Memujinya kerana bihamdihi min khifatihi, kerana takut kepadanya. Wa tammat jildisani bi'aunillahi ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dr. Nuruzzaman, Masya Allah, dengan kesibukan dia, Masya Allah, dapat juga hadir dalam majlis kita walaupun sedikit sebanyak. So alhamdulillah, kita sudah habis jilid ketiga. Jilid pertama sudah habis, jilid pertama sudah selesai. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk beramal dengannya dan jadikan segala maklumat-maklumat tadi sebagai makmulat-makmulatnya. Jilid kedua, supaya ilmu kita yang ada tadi bertambah dengan kita mempelajari selok-belok hukum ahkam untuk menunaikannya dan mendekatkan diri padanya. Dan jilid ketiga masih lagi berjalan perintah Allah SWT, puasa dan zakat. Puasa masih lagi dengan sembahyang. Dan jilid keempat juga telah kita menghabiskannya dengan menziarahi orang-orang sakit. Babul Janaiz, Kitabul Janaiz, dengan mula-mula iaitu babu iradatil marid, iaitu bab Ramli Syarif. Aku menulis bukan kerana nama. Aku menulis bukan kerana nama, tapi kerana sifat kasih sesama insan. Masya Allah, Masya Allah, kita dah habis satu jilid. Yang ketiga, Masya Allah, sebelum kita berdoa, jilid 4 dah siap. Sebelum kita berdoa,
tuan-tuan baca surah Fatihah sekali, tuan-tuan baca selawat sekali, 3 kali surah Fatihah, dan niat kepada pengarang asalnya, iaitu kedua-dua pengarangnya, iaitu Imam Baghawi rahmatullah alaih dan Imam Tibris rahmatullah alaih, serta guru-guru yang bersangkut paut dengannya, dan juga tolong doa kepada pengarang Midrajul Fawatih, dan juga tuan-tuan semua, insya-Allah dengan berkat ni, dengan wasilah ini, dengan ilmu yang kita pelajari ni, Allah Subhanahu wa taala terima doa-doa kita. Samping saya berdoa, tuan-tuan niatlah dalam hati tuan doa supaya apa yang kita pelajari kita dapat amalkannya dan kita dapat sampaikannya. Masya-Allah, kita dapat beramal dengannya dan kita sampaikannya. Masya-Allah. Lepas tu tuan-tuan boleh rewind lah, tuan-tuan boleh buat ulang kaji balik, dengar balik YouTube tadi, dengar balik kisah yang lama-lama tu, insya-Allah. Nanti insya-Allah lah kita akan keluarkan 4 pen drive lah. Jilid 1, jilid 2, jilid 3 dan jilid 4. Pen drive akan siapa nak dapatkan nantilah. Bila pen drive dah ada, boleh kita beritahu pada tuan-tuan kalau siapa yang berminat kepadanya lah. InsyaAllah kita dalam proses untuk buat pen drive 1, 2, 3 dan 4. Dalam jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4, dan insyaAllah kita berjalan serentak jilid 5 dan jilid 6. Allahu'alam. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wassi' lana khalaqana wa tayyib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila shay'in sarraftahu anni. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arshil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka mujibat rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimatan min kulli birrin wa salamatan min kulli is. La tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farrajta wa la hajatan hiya laqaridan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami, mertua kami, abang kami, kakak kami, adik kami, jiran tetangga kami, sahabat handai kami, waris-waris kami, datuk nenek kami, asatizah kami, rakan taulan kami ya Allah, rakan seusaha kami, ahbab kami dan seluruh umat muslimah, dan dosa-dosa anak isteri kami. Pandanglah kami dengan pandang rahmat-Mu, pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Di kalangan kami yang hadir pada malam ini berdoa kepadamu, di dalam hati mereka masing-masing mempunyai hajat-hajat yang besar ya Allah. Maka semua hajat-hajat yang ada terpekung di dalam dada-dada mereka, kerana masih lagi setia untuk mengaminkan apa yang didoakan oleh hamba yang miskin dan hamba yang fakir ini ya Allah. Dan mungkin tidak terkeluar apa yang berada di dalam hati mereka, kerana mereka tidak sempat untuk berdoa kepadamu, kerana hanya untuk mengaminkan doa yang lemah ini. Ya Allah, segala hajat-hajat kami semua yang terpendam di dalam jiwa kami, yang berada di dalam tusuk hati kami, ya Allah, Engkau Maha mengetahui. Wa ma tukhfis sudur hiya akbar. Sesungguhnya nyata dan jelas apa yang berada di sebalik hati hitam kami. Ya Allah, Maha suci Zat-Mu, Maha agung kekuasaan-Mu, Maha segala-gala yang menjadi milik-Mu. Kaulah pemilik arash ini, Kaulah pemiliknya di antara 7 petala langit dan 7 petala bumi, dan segala makhluk-makhluk ciptaan-Mu, segala cakrawala bima sakti. Ya Allah, semuanya di dalam genggaman kekuasaan yang menjadi milik kebesaran-Mu. Maha suci Engkau ya Allah, Maha pemurah Zat-Mu ya Allah, Maha pengampun kepada hamba-hamba yang berdosa, Maha pengampun kepada hamba-hamba yang berdosa. Ya Allah, kami hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan noda, kami hamba-Mu yang penuh dengan maksiat dan keburukan, kami hamba-Mu yang penuh dengan kesilapan yang kami lakukan, mahupun sengaja dan tidak sengaja, mahupun terdetik dan tidak terdetik. Ya Allah, maafkanlah kami,
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, tunaikanlah segala hajat kami. Ya Allah, apa yang kami tidak sampaikan dan apa yang tidak apa yang Ya Allah, apa yang diminta untuk kami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kebaikan, itulah yang kami minta. Dan apa yang dipohon, yang dilindungi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada segala kejahatan, maka itulah yang kami mohon berlindung daripadanya. Allahumma inna nas'aluka mimma sa'alaka minhun nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika mimma sta'azaka minhun nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma antas ta'an wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Untuk kedua ibu bapa kami yang telah pergi dahulu daripada kami, waris-waris nenek kami yang telah pergi dahulu daripada kami, tetapkanlah roh-roh mereka bersama dengan orang-orang yang saleh di Illijin, ya Allah, di syurga-syurgamu, ya Allah. Ya Allah, kubur gelap, ya Allah. Ya Allah, kubur gelap, ya Allah. Kubur gelap, ya Allah. Ya Allah, lampunya adalah amalan-amalan. Kubur gelap, ya Allah. Ya Allah, selamatlah kami daripada kegelapan kubur, ya Allah. Cerahilah kubur kami semua, ya Allah. Terangilah kubur-kubur kami, ya Allah. Luaslah pemandangan kubur-kubur kami, ya Allah. Ya Allah, kami takut, ya Allah. Kami takut, ya Allah. Takut dengan kesalahan kami, tapi kami berharap dengan rahmat-Mu, ya Allah. Kami berharap dengan rahmat-Mu, ya Allah. Akhirlah kalam kami dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirlah kalam kami dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tolonglah kami, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.